Zahid sambut baik isyarat Perdana Menteri mahu bubar Parlimen. Rafizi Ramli kantoi cuba menipu lagi. Tak puas hati isu bubar Parlimen, Nazri hentam UMNO. Cubaan tuntut jawatan, Perdana Menteri tegaskan Zuraida tidak keluar kabinet. Panas, Anwar Musa ingkar pada Zahid. Pengerusi Barisan Nasional Ahmad Zaid Hamidi menyambut baik kesediaan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob untuk tidak melewatkan PRU15 andainya Barisan Nasional telah bersedia untuk menghadapinya. Zahid berkata jentera Barisan Nasional telah berada dalam keadaan siap siaga untuk menghadapi pilihan raya dan memberi gambaran gerak kerja kali ini mungkin berbeza berbanding PRU sebelumnya. Saya suka dengan apa yang diperkatakan oleh Perdana Menteri kita tadi, iaitu pilihan raya umum tidak akan ditangguhkan walau sesaat pun, bila-bila pun boleh, katanya dalam sidang media selepas konvensyen Barisan Nasional di Ibu Negara. Dalam ucapannya dalam acara itu, Ismail yang juga naib Presiden UMNO menegaskan yang dia tidak akan melewatkan walau sesaat bagi mengadakan PRU15 jika Barisan Nasional sudah bersedia. Justru Ismail berkata dia akan membincangkan bersama pimpinan tertinggi Barisan Nasional bagi memutuskan tarikh untuk ia dijalankan. Kalau Barisan Nasional sudah bersiap sedia, saya tak akan melewatkan sesaat pun PRU15. Seperti dipersetujui sebelum ini dalam Perhimpunan Agung UMNO lalu, PRU15 akan dibincangkan bersama 5 pimpinan tertinggi, kata Ismail. Apabila kita sudah bersiap siaga, saya tidak akan melewatkan walau sesaat pun untuk membubarkan Parlimen. Dalam pada itu, Ahmad Zahid berkata, Barisan Nasional sedia bekerjasama dengan mana-mana parti termasuk selepas PRU15 demi meraih majoriti 2/3 di Parlimen. Kita harus memikirkan bahawa politik ini adalah dinamik. Kedinamikan politik ini harus dilihat dari segi keperluan untuk menjalin kerjasama dengan sesiapa sahaja yang bersetuju dengan dasar dan paksi Barisan Nasional, katanya. Katanya lagi, majoriti 2/3 adalah satu keperluan agar kerajaan yang dibentuk tidak tergugat, termasuk dengan tindakan ahli parlimen yang melompat parti. Saman yang difailkan oleh bekas Ketua Pegawai Eksekutif CEO Sapura Energy Berhad SEB Tan Sri Syahrir Shamsuddin dibuat sebelum Rafizi Ramli menang jawatan timbalan Presiden PKR. Ketua Penerangan Barisan Nasional Selangor Isham Jalil berkata writ saman itu diterima Rafizi pada 11 Mei lalu, sedangkan keputusan tidak rasmi pemilihan PKR 2022 dibuat Isnin lalu dan secara rasmi pada 26 Jun ini. Rafizi, dia Syahrir saman kamu sebelum kamu jadi timbalan Presiden PKR lagi. Writ saman tersebut kamu terima pada 11 Mei 2022 dan kamu kena saman lagi sebab kamu didakwa memfitnah dan memburuk-burukkan orang lagi dengan maklumat yang tidak betul bila kamu kembali aktif berpolitik. Ini sudah jadi seperti tabiat kamu dan semalam kamu berlagak lagi dan kamu kata kamu menang semua kes saman kamu sebelum ini, tetapi ini pun kamu tipu sebab sebelum ini kamu pernah meminta maaf kepada Datuk Seri Rahman Dahlan dan diarah oleh mahkamah untuk membayar pampasan RM20,000 kepada dia sebab kamu memfitnah. Jika kamu masih ingin teruskan politik fitnah, politik negatif, politik jaga tepi kain orang, politik buka aib atau politik memburuk-burukkan orang lain di Malaysia ini, terpulanglah kepada kamu, katanya menerusi hantaran Facebooknya. Beliau mengulas kenyataan bekas ahli parlimen pandan itu yang menyifatkan Syahrir telah menempah tiket nombor 1 untuk menyamanya di mahkamah sebaik beliau aktif semula dalam politik. Tahniah kepada Tan Sri Syahrir Shamsuddin, bekas bos Sapura yang mengambil tiket nombor 1, berjumpa saya di mahkamah sekembalinya saya ke dunia politik. InsyaAllah saya akan pertahankan kenyataan-kenyataan saya di mahkamah, kata Rafizi di Twitter. Rafizi yang memenangi jawatan kedua tertinggi dalam PKR baru-baru ini akan mempertahankan kenyataan yang dibuatnya berkaitan SEB. Saya telah mengambil pendirian untuk mempertahankan kenyataan-kenyataan saya di mahkamah kerana kenyataan-kenyataan tersebut adalah untuk melindungi kepentingan awam. Sejak 2010, saya telah melalui 14 kes di mahkamah, dari mahkamah session hingga ke mahkamah persekutuan demi mempertahankan wang rakyat. Sebahagian besar dari kes-kes itu bersabit skandal keuangan besar negara seperti National Feedlot Corporation NFC, 1MDB, Majlis Amanah Rakyat, Tabung Haji dan Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT. Setakat ini saya menang semua kes saman yang dibawa terhadap saya di mahkamah, kata Rafizi penuh yakin. Menurut Isham, beliau dan rakan dalam Barisan Nasional akan melawan politik negatif pemimpin PKR itu dan akan membawa politik baru yang positif dan fokus khidmat kepada rakyat untuk menyelesaikan masalah mereka yang kritikal kini.
Ahli Parlimen Padang Rengas Nazri Aziz menyifatkan ahli politik yang bergesa PRU diadakan di saat negara berdepan inflasi bersikap pentingkan diri sendiri dan tidak memikirkan rakyat. Nazri berkata dia menyokong sepenuhnya kenyataan Perdana Menteri Ismail Sabri dalam satu wawancara sebelum ini bahawa dia akan menunggu masa yang sesuai untuk membubarkan Parlimen. Saya setuju dengan Perdana Menteri. Keutamaan kita sekarang adalah kesusahan rakyat dan kita semua tahu inflasi berlaku sekarang. Jadi kita kena utamakan rakyat. Kita perlu cari jalan untuk mengatasi inflasi dan memastikan rakyat ada wang yang cukup untuk menyara kehidupan. Itu lebih penting berbanding mementingkan diri sendiri secara politik dengan merasakan ini waktu yang sesuai untuk PRU, katanya ketika dihubungi Malaysia Kini. Nazri mengulas kenyataan Ismail Sabri dalam wawancara bersama akhbar keuangan Nikkei yang disiarkan 2 hari lalu. Dalam wawancara itu, Ismail Sabri dilaporkan tidak menyentuh secara langsung berkaitan gesaan supaya pilihan raya umum diadakan lebih awal, antaranya daripada partinya sendiri iaitu UMNO. Kita sekarang berdepan tempoh peningkatan inflasi dengan harga yang tinggi. Adakah kamu fikir ini masa yang sesuai? Dia dipetik berkata dalam wawancara itu. Bagaimanapun gesaan agar PRU diadakan secepat mungkin sekali lagi berkumandang ketika konvensyen Barisan Nasional yang diadakan sehari kemudian iaitu semalam. Malah Ismail yang juga naib Presiden UMNO juga dilaporkan berkata dalam konvensyen itu bahawa dia tidak akan melewatkan walau sesaat bagi mengadakan PRU 15 jika Barisan Nasional sudah bersedia. Mengulas lanjut, Nazri mengkritik politik dalam partinya yang merasakan kini waktunya yang sesuai untuk mengadakan PRU dengan keadaan pembangkang yang goyah dan kemenangan UMNO dalam beberapa PRN sebelum ini sebagai pertimbangan. Ahli Parlimen dari kedua-dua pihak kini menyokong Perdana Menteri, jadi tiada sebab langsung untuk buat pilihan raya. Bagaimana ahli Parlimen daripada pihak lain sokong Perdana Menteri tetapi parti Perdana Menteri sendiri tidak menyokongnya, soal Nazri. Dengan keadaan ekonomi semasa, katanya lagi, negara perlu bersedia untuk menangguhkan pilihan raya malah sehingga akhir penggat ini jika perlu. Apabila penggat sudah tamat dan pilihan raya perlu diadakan, UMNO tidak akan dipersalahkan atas perkara itu, katanya lagi. Dia cuma berhenti daripada bersatu. Dia tak berhenti daripada kabinet. Saya dah sebutkan. Jadi kabinet berbeza, parti dia berbeza. Zuraida Kamarudin hanya keluar bersatu dan bukannya berundur sebagai menteri, tegas Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob. Susulan tuntutan partinya itu mahukan jawatannya diisi calon baharu bersatu. Dia berhenti cuma dari bersatu. Dia tak berhenti dari kabinet. Kabinet dan parti berbeza, katanya kepada pemberita selepas konvensyen Barisan Nasional sempena ulang tahun Barisan Nasional ke-48 di Pusat Dagangan Dunia, Kuala Lumpur. Justru katanya kedudukan Zuraida dalam jemaah menteri perlu dibincangkan antara mereka berdua terlebih dahulu. Dari segi jawatan dalam kabinet, dia kena bincang dengan saya dulu, katanya. Ismail berkata isu kedudukan Zuraida sebagai Menteri Perusahaan, Perdagangan dan Komoditi belum dibincangkan kerana Zuraida sedang bercuti. Dia akan jelaskan kepada saya sebelum saya buat keputusan. Bila dia dah berjumpa saya, kita buat keputusan, katanya. Zuraida minggu lalu mengumumkan menyertai parti baru, Parti Bangsa Malaysia, yang turut disertai beberapa bekas ahli PKR yang pernah dikaitkan dengannya. Menyusuli pengumuman itu, Bersatu mengisytiharkan keahliannya tergugur serta merta dan menuntut jawatan jemaah menteri yang dipegang Zuraida diberikan kepada calon parti itu. Ismail yang ketika itu berada di Jepun sebaliknya menegaskan Zuraida masih menterinya dan perlu menjalankan tugas seperti biasa selagi beliau belum membuat keputusan. Semasa Barisan Nasional mengadakan konvensyen sempena sambutan ulang tahun Barisan Nasional gabungan itu, Ahmad Zahid meminta pesertanya supaya berdiri sebagai tanda sokongan untuk mendesak PRU diadakan segera. Di hadapan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob, Ahmad Zahid bertanyakan siapa yang setuju supaya PRU diadakan segera tahun ini. Gesaan Ahmad Zahid itu disambut sorakan para peserta konvensyen yang kemudian bangkit menyatakan sokongan mereka. Walau bagaimanapun, ahli Parlimen Ketereh Anwar Musa mengakui bahawa dia tidak berdiri ketika diminta bangun oleh pengerusi Barisan Nasional Ahmad Zaid Hamidi sebagai tanda memberi sokongan agar pilihan raya umum disegerakan. Namun, kata bekas Setiausaha Agung Barisan Nasional itu, dia enggan mengikut kemahuan Ahmad Zahid bukanlah bermakna dia tidak setuju agar PRU diadakan secepat mungkin. Bahkan katanya, dia hanya mahu PRU dibuat apabila Barisan Nasional benar-benar bersedia. Lebih daripada itu, Anwar yang digugurkan daripada jawatannya oleh Ahmad Zahid pada 5 Januari 2021 mendakwa bukan dia saja yang terkejut dengan arahan berdiri tersebut. Saya perhatikan ramai terpinga-pinga, ramai juga yang spontan berdiri. Ada yang tunggu dulu nak tengok kawan berdiri atau tidak.
Ada yang berdiri tapi memberitahu sebenarnya pendirian mereka berbeza. Biasalah dalam situasi yang begitu, katanya. Tambah Menteri Komunikasi dan Multimedia berkenaan, dia memang setuju PRU disegerakan, namun ia perlulah dibuat apabila Barisan Nasional benar-benar sudah siap siaga. Katanya dia tidak perlu berdiri hanya kerana orang lain dilihat berdiri atau bangun kerana segan apabila berbeza daripada orang lain. Pengalaman saya telah banyak menyaksikan yang didakwa yakin menang, akhirnya kalah. Yang dikata ready iaitu bersedia, sebenarnya belum ready. Yang kononnya ada dana, kehabisan dana selepas beberapa hari kempen bermula. Yang dikata ramai putih, akhirnya hitam dan sebagainya. Tambah Anwar dalam satu hantaran di media sosialnya.